Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa tabi'in tabi'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ya Rabbana nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatal iman, alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in serta tabi'in tabi'in. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu semula buat kali yang berapa ya? Kali yang terakhir sebelum PKPB. Ala kulli hal, sahabat-sahabat dikasihi Allah, nikmat pertemuan di atas ukhuwah Islamiah itu adalah satu nikmat yang begitu besar. Didoakan agar kita duduk dalam majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala mengira sebagai satu ibadah. Ayolah kita mengikhlaskan niat kita berada dalam majlis ilmu, dilapangkan hati untuk mendengar titipan nasihat ataupun huraian lebih tepat ya, daripada seorang tokoh pendakwah pada zaman kita ini, almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di dalam kitab beliau yang bertajuk Fiqhus Sirah, kita menyambung sebenarnya bacaan kitab yang disebut itu tadi. Kitab yang kita baca ni sudah tentulah buku terjemahan. Seingat saya kita sudah sampai ke halaman 188 daripada kitab Fiqhus Sirah, iaitu pengajaran di sebalik hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Tapi walaupun kita dah sampai ke halaman 188, saya nak baca sedikit 187 tu, kerana tu mukadimah. Kita pun tak masuk banyak sangat, saya rasa di halaman 188 tu, lebih kurang di atas, lebih kurang begitulah. Pengajaran, yakni pengajaran yang kedua daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Kata pengarang, bila kita perhatikan dengan teliti setiap peristiwa sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama kaum bangsanya, kita akan temui pada tiap azab sengsara yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diiringi dengan penawar yang melegakan. Pengarang dalam perenggan yang pertama ni, biasa kalau teknik penulisan memang begitulah. Perkara poin yang utama biasanya pada kalau kita belajar pengarangan kan, bahasa Melayu masa sekolah rendah dulu ataupun sekolah menengah, penulisan karangan kan, biasanya main point adalah ayat pertama ataupun ayat kedua, lepas tu perenggan seterusnya tu adalah elaboration pada poin yang pertama tak? Sahabat-sahabat, saya belajar je, tapi bila menjawab SPM SRP tak guna kaedah tu, dia ada kepala tulis je, balum belasah je. Jadi awal perbahasan itu dah di talmih ataupun diberi isyarat. Inilah yang hendak dibicarakan oleh pengarang sepanjang poin nombor 2 ini, iaitu pengajaran yang berkaitan dengan al-ibtila, iaitu ujian, apa lagi, imtihan dalam bahasa Arab lah ya. Ujian, dugaan,
nampak canggih sikit, tribulasi, tapi benda yang samalah. Ya. Diiringi dengan apa? Di akhirnya diiringi dengan kelapangan, al-insyirah, asyarhu. Okay, kadang-kadang kita sebut al-intisar, ya, intisar, kemenangan. Ya, jadi itu kaedahnya, kaedah lebih tepat lagi sunnatullah, ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata pengarang diiringi dengan penawar yang melegakan pada sirah Rasulullah tu gitu. Ya. Kata pengarang lagi, ini adalah pemberian dan ganjaran ilahi kerana sanggup bersusah payah dahulu. Jadi penawar dalam hak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ialah intisyarul Islam, tersebarnya Islam. Dia bukannya penawar kepada Rasulullah. Mungkin kita pada hari ini define kejayaan bagi seseorang itu pada pengakhiran perjuangan di terhadap satu benda, dia dapat satu benda tak satu bentuk keduniaan. Belajarlah sekali combo 4 sijil. Salah ke dapat sijil? Tak salah pun. Ya, sahabat-sahabat ni kasih Allah, berusaha bersungguh-sungguh dalam perniagaan, dah sekali kaya, banyak harta. Salah tak salah, bayarlah zakat. Jangan buat perkara yang melibatkan riba. Jangan tipu orang, jangan buat perniagaan yang ada unsur gharar, tak jelas, penipuan. Maknanya ikut syarak lah, tak ada masalah. Namun perkara-perkara mubah, perkara harus ini yang boleh kita define sebagai kejayaan bagi manusia biasa, bukan itu definisi kejayaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tak melibatkan langsung tentang hak peribadi baginda, melibatkan kenikmatan dunia. Saya nak sebut itulah sahabat-sahabat. Paling tidak itu yang saya faham lah. Dan itulah yang tercatat dalam sirah. Tak? Rasulullah pada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, kita boleh kata, antara manusia yang paling berkuasa di atas muka bumi ini. Rasulullah ada, kalau Fathu Makkah ada 10,000 orang para sahabat. Di sebahagian riwayat menyebut 10,000. 10,000 ini mungkin tidak keterlaluan kalau kita sebut 10,000 orang yang sanggup mati kerana Allah dan Rasulnya. Kita nak cari seorang pun sanggup mati untuk kita pun tak ada, payah nak jumpa. Kalau kadang-kadang kita ada musibah sebagai contoh, kawan yang rapat kita pun cabut lari entah ke mana. Sahabat-sahabat ni kasih Allah. Tapi Rasulullah ada 10,000 orang yang sanggup syahid kerana mempertahankan agama, syahid mempertahankan Allah dan Rasulnya. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul, sesungguhnya dia taat pada Allah. Dia tak pisah dua itu. Jadi kalau ada 10,000 orang, maknanya kalau ada orang otak biarlah, tak betul lah. Ada orang betul-betul fanatik dengan dia. Kau bagi aku duit kau 5,000. Boleh, tak ada masalah. Aku respect kau, nak ambil 5,000 ambil. Dia boleh guna 5,000 tu, boleh buat apa. Ada orang ada pengikut ramai nak katalah, kalau terlalu fanatik pada dia, aku nak satu rumah kau boleh tak? Tak apa, tuan guru saya bagi pada tuan guru satu banglo saya. Tak. Tapi adakah ini berlaku pada Rasulullah? Tak ada indikator, tak ada muasyirat, benda isyarat-isyarat yang menunjukkan Rasulullah ambil maknanya manfaat daripada situasi kehebatan baginda. Kalau kita tengok kehebatan tu dari sudut keduniaan, kita tengoklah kan, mata duniawi, kekuasaan yang begitu hebat pada waktu tersebut. Sahabat-sahabat ni kesal. Tapi kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan fakir, miskin. Yang ditinggalkan dah, seingat saya sebagai riwayat menyebut di dapur rumah Rasulullah itu, bilik Aisyah itu ada separuh roti yang tak makan, yang tidak dihabiskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baju besi rasanya digadai, lebih kurang begitu. Kemudian ada juga riwayat sebahagian tanah yang telah diinfak. Minta maaf kalau saya silap, kena cek baliklah. Telah diinfakkan. Tak ada apa ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejayaan Rasulullah apa dia? Kita semua inilah
Itulah indikator kejayaan Rasulullah. Bukti kejayaan Rasulullah kita. Sahabat-sahabat, ummah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengarang sebut dengan penawar yang melegakan. Surah An-Nasr, idza jaa an-nasr nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Turun ayat ini menangis Abu Bakar As-Siddiq. Menangis Abu Bakar As-Siddiq bila turun ayat ini. Sebahagian para sahabat bergembira bila turun surah ini, tapi Abu Bakar As-Siddiq menangis sebab dia tahu sahabat baik dia Rasulullah yang dikasihi. Maknanya apabila sempurna agama ini, habislah tugas dia di atas muka bumi ini. Habislah tugas dia tabligh, menyampaikan. Jadi penawar yang melegakan. Apa dia? Al-Fathu, pembukaan, intisyarul Islam, tersebarnya agama ini, itu penawar yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat an-nas, manusia yang begitu ramai, yadkhuluna, masuk ke dalam agama Allah, afwaja. Teman kita di Indonesia terjemah sebagai berbondong-bondong. Faujun, kalau saya belajar dulu, faujun ni batch. Dan kalau convocation, ada convocation sidang yang pertama, sidang yang kedua. Jadi dipanggil, ataupun bukan sidang ni, maaf, setiap tahun tu kan ada satu convocation, jadi dipanggil batch. Faujun dipanggil. Al-faujul awal, al-faujus sani, lebih kurang macam tu lah. Berkumpulan yang begitu ramai masuk ke dalam agama Allah. Ini nikmat. Ini adalah pemberian dan ganjaran ilahi kerana sanggup bersusah payah dahulu. Iringan penawar tadi ialah untuk menentang hati yang telah begitu banyak menempuh dan merempuh kesengsaraan. Jadi sahabat-sahabat dikasihi Allah, perlu kita faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak faham tu kena ada ilmu lah. Perlu tahu bahawa orang yang paling banyak menghadapi dugaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah Sayyidul Anbiya, penghulu para nabi, salah seorang daripada ulul azmi minar rusul, salah seorang daripada rasul-rasul yang mempunyai keazaman yang begitu besar. Yang paling banyak diuji, antara yang paling banyak diuji adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kena disabatkan, ditetapkan dalam pemikiran dan juga hati kita. Kena ingat tu. Kenapa dah ulang gitu? Sebab ada orang tak puas hati. Saya pernah cerita sahabat-sahabat, ada orang tak puas hati, rasa tribulasi kehidupan dia lebih besar. Dia kata Nabi tak adil lah. Dia Nabi, memanglah dia diuji, tapi dia Nabi, ustaz. Ada orang diuji, dia tak puas hati. Dia fikir Rasulullah betul lah, dia Nabi, dia Rasul, gitu. Cerita sahabat saya yang mengadu kerana dia diuji, gagal beberapa kali dalam perniagaan, sahabat-sahabat. Kebetulan pagi tu saya baca kitab Babus Sabar, bab dalam menyatakan tentang kesabaran. Tidaklah orang yang membaca itu lebih baik daripada orang yang mendengar. Orang yang membaca itu dia sekadar menyampaikan amanah je. Dalam bab sabar ni, orang yang, kita semua yang perlu praktis itu, sahabat-sahabat kasih Allah. Tapi amanah ilmu kita sampaikanlah. Bila habis kuliah tu, kawan saya ni datang jumpa, beritahu. Dia beritahu, mula-mula dia mengadu betapa berapa kali dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan perniagaan. Buat bisnes ini gagal, lepas tu buat bisnes lain gagal, dapat keuntungan gagal 3-4 kali lah. Masa tu dia tengah buat satu bisnes, indikator lagi ya. Petunjuk-petunjuk yang dia gagal sebelum ni dah mula timbul pada perniagaan kali ni. Jadi datang jumpa saya, tak adil tu ustaz. Oh gitu pula terkeluar. Jadi mungkin kita tak terfikir ada orang begitu, tapi ada orang sebegitu. Jadi harap-harapnya janganlah orang yang di sini. Sebab itu kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang begitu hebat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu difahami, dan kefahaman ialah dengan ilmu.
Perlu tahu dulu baru faham. Kalau seseorang itu tidak mempelajari sirah Rasulullah, payahlah dia nak faham. Dia tidak menekuni secara terperinci sirah Rasulullah. Itu yang lintasan-lintasan yang berupa bisikan-bisikan seperti itu tadi boleh hadir dalam diri dia. Kalau bisikan sebegitu, caranya jangan dilayan, sahabat-sahabat. Jangan dilayan. Antara nasihat para alim ulama, kalau ada bisikan-bisikan sebegitu, terus saja istighfar. Istighfar, berzikir pada Allah Ta'ala, astaghfirullah, astaghfirullah, la hawla, keluar apa, la hawla wala quwata illa billah, astaghfirullahal azim, subhanallah, keluar zikir-zikir itu, dan halakan fokus sahabat-sahabat pada benda lain. Itu lintasan-lintasan wiswasus syayatin, lintasan bisikan-bisikan syaitan untuk menimbulkan keraguan pada diri kita. Jangan dilayan. Dimula-mula dengan satu soalan, kenapa begini? Kenapa Nabi dia uji? Lepas tu dia mari soalan lain, kita dok layan, tak buat benda lain. Tak buat benda lain. Yang membisik tu kira berjaya lah dalam misi dia. Jadi istighfar dan fokuslah pada perkara lain. Jangan dipanjang-panjangkan. Kata pengarang, agar jangan dipecah-pecah atau dihancur-hancurkan oleh perasaan putus asa dan kekecewaan. Allah Subhanahu wa taala menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tayasu min rauhillah. Kita dah baca ayat ini dalam kuliah lalu. Janganlah tayasu atau taqnatu dan taqnatu dan sebahagian tafsir disebut begitu, berputus asa daripada rauhillah, dan sebagai tafsir sebut rauhillah, rahmat Allah. Rahmat Allah. Yang itu dalam surah apa sahabat-sahabat? Surah Yusuf. Cerita Nabi Yusuf, pesanan Nabi Yaqub kepada anak-anak baginda yang nak pergi ke Mesir. Dan kau sampai ke Mesir nanti, janganlah masuk satu pintu, tapi masuk pintu yang banyak. Lebih kurang gitu ayatnya. Boleh tanya tok imam kita. Mungkin kita pernah sebut tentang tafsiran para alim ulama kepada surah Al-Insyirah, sahabat-sahabat, ataupun Asy-Syarhu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kita sebut, sekadar mengulang sekali lagi, konsep betapa dengan kesukaran itu pasti datang kesenangan. Dalam bahasa Arab, tikrar ataupun pengulangan sesuatu benda adalah menunjukkan takkid ataupun taukid untuk menguatkan statement. Jadi ayat daripada surah Al-Insyirah ataupun surah Asy-Syarhu itu diulang 2 kali. Allah Ta'ala nak bagi tahu kita sesungguhnya bersama dengan kesusahan ada kesenangan. Sifat ayat itu sebagai kalamullah dah mencukupi betapa dia menunjukkan kuatnya makna tersebut. Kata-kata siapa? Kata-kata Tuhan. Siapa yang sebut ni? Tuhan sebut. Takkan tak percaya lagi. Dah kuat lah. Kemudian dilihat pula dari aspek bagaimana Tuhan menyebutnya. Diulang 2 kali. Kalau ulang 2 kali, maknanya ini bukan main-main, ini betul-betul ni. Sesungguhnya bersama dengan kesusahan terdapat kesenangan. Kemudian kita sebutkan sebagian ulama menganalisis dari sudut analisa lagi lah ya, dari sudut bahasa. Kalau kita tengok 2 ayat diulang itu, perkataan kesusahan itu, al-usru itu diulang 2 kali dengan ada alif lam. Ingat tak kita sebut itu? Ada alif lam. Jadi kata ulama, kalau 2 patah perkataan dalam ayat yang berbeza ada alif lam, kebiasaannya dia menunjukkan pada benda yang satu. Jadi dia nak bagi tahu kesusahan dalam yang itu tu, ayat pertama tu, dia merujuk pada kesusahan, satu kesusahan. Tetapi kesenangan dalam kedua-dua ayat itu dia tak ada alif lam. Perasan tak? Kau tak perasan? Berapa lama dah menghafal surah Al-Insyirah. Perasan tak? Tak ada alif lam. Inna ma'al usri yusra. Dia nakirah dipanggil, umum. Jadi ulama bahasa kata, bila satu patah perkataan itu, walaupun dia 2 patah perkataan yang sama, tapi dalam 2 ayat yang berbeza tak ada alif lam, dia merujuk kepada kesenangan yang tak sama, kesenangan yang berbeza. Jadi yang dipahami apa? Sesungguhnya bersama dengan satu kesukaran terdapat 2
kesenangan. Ulama sebut gitu. Sahabat-sahabat boleh rujuk. Kalau tak percayalah cakap saya lah. Mana tahu? Ya ke ustaz? Mana sumbernya di mana? Dalilnya di mana? Sahabat-sahabat boleh rujuk. Tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Qurtubi pun ada sebut. Tafsir Ibnu Katsir pun ada menyentuh sedikit mengenai perkara ini, tentang ta'addad, berbilang-bilang kesenangan, kerana nakirah ataupun umumnya lafaz kesenangan tu. Jadi mungkin kita je tak sedar selama ni, bila kita diterima satu musibah, kita sebenarnya selepas itu diberi lebih daripada satu kesenangan. Tapi dalam ayat itu ulama sebut dua, tapi kita je mungkin tak dapat detect mana satu. Ya. Malam ni boleh fikir lah, berapa banyak musibah dah dapat, lepas tengok apa kesenangan yang timbul, buat listing. Oh, tak ada kerja lain tu tak, menunggu PKPB dia panggil. Baik, sahabat-sahabat dikasih Allah. Perenggan seterusnya, kata pengarang, di dalam peristiwa perantauan baginda. Ini contoh. Tadi pengarang disebut kan, kaedah dia begini. Dari mana contoh yang menguatkan hujah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti? Dia bawa contoh dalam perenggan seterusnya. Dia kata apa? Di dalam peristiwa perantauan baginda SAW ke Taif, membayangkan betapa pahit dan sengsaranya perasaan jiwa ketika dihina dan diejek-ejek oleh kanak-kanak nakal itu. Ini kita pun dah baca tak? Kita dah baca sebelum ini perincian tentang peristiwa tersebut. Tetapi sebagainya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya, buat penawar terhadap ejekan-ejekan itu. Dia nak bawa contoh betapa tepatnya konsep selepas daripada kesusahan itu ada penawar. Dia bawa contoh. Kedapatan itu terdapat seorang Nasrani, yakni Kristian, Masihi, Idas, ketika datang mempersembahkan sepinggan buah anggur, memeluk dan mengucup kepala dan tangan hingga kaki baginda, sebaik saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kenabiannya kepada Adas. Bukanlah di sini kita nak ulang balik kisah yang telah kita baca itu. Sahabat-sahabat boleh rujuklah kepada halaman-halaman sebelum ini. Saya rasa dalam 2-3 halaman sebelum ini perincian tentang perbualan antara Rasulullah dengan Adas. Boleh tengoklah balik bagaimana khadam pemilik kebun itu bawa buah anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi makan. Sebahagian riwayat menceritakan betapa beradabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dalam keadaan yang penuh. Maknanya kesan-kesan kesan-kesan lontaran batu dan sebagainya, berdarah itu dalam keadaan situasi itu Rasulullah makan dalam keadaan penuh akhlak dan juga beradab. Jadi dia menjadi dawai ataupun faktor kepada tertariknya Adas ini kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara makan tu je, adab Rasulullah. Kan? Lalu seterusnya pengarang mula-mula dia terangkan pandangan dia yang berbentuk kaedah lah, yang dia faham. Maknanya bersama dengan kesukaran itu pasti dapat kesenangan. Pada Rasulullah ada penawar. Di sebalik, maknanya kalau kecilkan skop kaedah itu pada peristiwa Taif, penawarnya apa? Adas. Lalu dia bawa contoh tak? Contoh Adas itu. Kemudian seterusnya dia memetik satu nukilan daripada kitab yang lain. Kitab yang lain yang menghuraikan ciri-ciri simbolik yang terdapat dalam peristiwa pertemuan Rasulullah dengan Adas. Kata pengarang, seorang pengarang, nama kitab ada di halaman 189 bawah kata Wahyul Qalam. Wahyu Al-Qalam. Secara literalnya terjemahan Wahyu Al-Qalam. Wahyu semua orang tahulah. Al-Qalam ni, qalam ni apa? Pena, pena. Iaitu Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i rahimahullah telah melukiskan kisah ini kepada kita, katanya. Jadi start daripada perenggan ke berapa tu? 1, 2, 3, 4 tu. Kalau yang ketiga tu 2 baris itu kita nak consider satu perenggan lah.
Perenggan keempat sehinggalah halaman 189 nombor 1. Itu adalah nukilan sebiji-sebiji daripada kitab Wahyul Qalam. Ya. Ada beberapa terjemahan daripada nukilan daripada kitab Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i yang telah diterjemah oleh penterjemah kita lah, yang saya rasa ada sedikit lari sikitlah makna dia daripada apa yang ditulis oleh Dr. Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Tapi tak apa, kita tengok nanti ya, sahabat-sahabat dikasihi Allah. Baik. Katanya, siapa? Kata Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i dalam kitabnya Wahyul Qalam. Kata beliau, betapa ajaibnya simbolik ilahi di dalam cerita ini. Jadi Dr. Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti meminjam pencerahan yang dibawa oleh Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i tentang isu apa? Isu perkara-perkara simbolik. Ya. Jadi tak apa sahabat-sahabat, kita baca. Saya bukan apa, saya tengok betapa tawaduknya Dr. Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti. Jadi dia sebut betul, dia nukil, maknanya dia takjub. Nak tunggu ulama besar ini puji orang, ambil ulasan orang letak dalam kitab, itu maknanya dipanggil apa, citation tak? Nukilan daripada orang tak? Maknanya orang yang diambil itu bukan sebarang orang. Dr. Muhammad Syahid Ramadan Al-Buti bukan sebarang orang. Ya, tapi dia amanah ilmu dia kan. Menunjukkan dia kagum dengan tafsiran ini. Ya. Pasal kita dah baca agak lama juga tak kitab ni, walaupun tak habis-habis. Dia ada 3 juzuk sahabat-sahabat terjemah bahasa Melayu. Tapi rasanya jarang kita jumpa nota kaki yang dikot daripada satu kitab. Ini antaranya lah. Ada satu dulu rasanya bahagian mana tu saya tak ingat, dikot hadis Nabi, ayat Quran tu memanglah ya. Itu manhaj pengajian Islam memang begitu. Ada rasanya dikot dinakal tulisan seorang orientalis rasanya. Itu agak panjang juga. Tapi tujuannya bukanlah kerana nak mengkagumi penulisan tu, kerana dia nak rad ataupun dia nak jawab setiap tohmahan yang dibuat dan penulis tu diambil quote sebiji-sebiji. Betapa ajaibnya simbolik ilahi di dalam cerita ini. Cerita apa? Cerita penghijrahan ke Taif ini. Seolah-olah kebaikan, kemuliaan dan penghormatan telah datang melutut meminta maaf terhadap kejahatan dan kenakalan yang telah berlaku dan kujupan mesra selepas kata-kata cemuhan yang kesat. Sahabat-sahabat ni kasih Allah, saya sempat rujuklah kitab dalam bahasa sumbernya, dan pada pandangan saya tak jauhlah apa yang diterjemahkan. Cuma mungkin wording dia tu bombastik sikit lah, kan? Melutut gitu. Dia terjemah literal. Terjemah literal. Jadi perenggan ini dimaklumi ya, maknanya kita boleh faham. Dia nak bagi tahu bahawa akhirnya daripada cerita hijrah ke Taif itu terdapat isyarat secara simbolik betapa kebenaran itu, kebaikan itu juga yang akan menang. Sebenarnya kata Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i lagi ya. Sebenarnya 2 orang anak lelaki Rabi'ah itu adalah seteru ketat kepada Islam. Tuan punya kebun. Mereka lah yang telah datang menemui Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta supaya melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, saya baca secara literal sahabat-sahabat. Sebiji-sebiji apa yang terjemah. Melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kepada mereka untuk dibereskan. Siapa faham?
Cuba angkat tangan. Selamat yang tak ada kitab. Yang ada kitab. Siapa faham? Apa maksudnya? Ini yang saya maksudkan tadi. Pada pandangan peribadi saya, penterjemahan dia ada partnya agak kabur lah. Jadi bila rujuk dalam teks bahasa Arab yang ditulis oleh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, begini ya, yakuffuhu anhum au yukhalli bainahum wa bainahu, begitu gitu. Yakuffuhu, supaya melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, yakuffuhu anhum, menghalang beliau daripada mereka. Maknanya datang pergi jumpa Abu Talib, minta Abu Talib stop, halang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jangan buat kerja dakwah. Mungkin masuk di sini Taif itu sendiri. Jangan datanglah ke Taif pergi jumpa Abu Talib. Ya. Semasa hayat Abu Talib pergi jumpa, minta Abu Talib halang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada buat kerja dakwah. Yakuffuhu anhum au yukhalli bainahum wa bainahu, ataupun yukhalli ni kalau betul lah, kalau silap saya pun silap juga cuma yukhalli ataupun membiarkan bainahum, antara mereka, yakni dua orang anak Rabi'ah ini, anak-anak Rabi'ah ini, biarkan mereka, dan juga wa bainahu, dan juga antara Nabi Muhammad. Maknanya Abu Talib jangan masuk campur. Itu dalam teks yang ditulis oleh Dr. Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Jadi kalau saya secara peribadi, kalau siapa sudi nak buat nota situ, kalau saya terjemah begini, menemui Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta supaya Abu Talib melarang ataupun menahan Nabi Muhammad daripada mereka, iaitu penduduk Taif, yang saya faham gitu, ataupun membiarkan antara mereka dan juga antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar maknanya jangan masuk campur. Jangan masuk campur. Kalau nak settle, biar kami dengan dia je settle. Dimaklumi sahabat-sahabat kasih Allah, Abu Talib adalah orang yang cukup berperanan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada diapa-apakan oleh khususnya musyrikin Quraisy, umumnya musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila apa saudara Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah sudah tidak ada maknanya individu manusia yang berperanan seperti Abu Talib. Walaupun pada hakikatnya kita dah baca sebelum ini, kita dah bahas tentang Amul Huzun, tahun kesedihan sebelum ni kan. Kita dah bincang iaitu tahun kewafatan Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Talib. Asal dah lepas satu juga. Ya. Bila kematian Abu Talib, jadi musyrikin Quraisy sudah berani untuk mengenakan tindakan fizikal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa ada Abu Talib, mereka tak berani. Jadi antara rancangan Rasulullah ialah dakwah ke Taif, mencari tapak yang baru. Baik. Tiba-tiba naluri dan perasaan mengganas dan liar itu bertukar corak kepada unsur-unsur kemanusiaan, di mana unsur-unsur serupa itu adalah konsep dan asas utama kepada agama ini. Kerana masa depan untuk beragama adalah bergantung kepada fikiran, logik akal, bukan kepada kata pengarang, kata Mustafa Shadiq Rafi'i, kepada sentimen dan perasaan yang melulu. Itulah agama. Di mana basicnya adalah ketenangan, kewarasan akal, bukannya kemarahan, bukannya kebencian,
Tidak. Kata Syekh Rafi'i lagi, sebagai simbol juga, agama Kristian telah memeluk agama Islam serta memberi tunduk ta'zim. Pada apa? Pada adas itu. Simbolik yang terdapat pada adas. Adas kita tahu khadam kepada dua anak Rabi'ah itu beragama Kristian. Jadi Syekh Mustafa Shadiq Rafi'i nampak apabila adas ini masuk Islam, ini indikator petunjuk bahawa tunduknya Kristianiti kepada Islam. Itu yang disebut oleh Syekh Rafi'i. Agama Kristian telah memeluk agama Islam serta memberi tunduk ta'zim. Kenapa? Kata pengarang, lantaran agama yang benar tetap dari yang benar, tidak ubah seperti hubungan dua saudara. Ini pandangan Syekh Mustafa Shadiq Rafi'i yang kita fahami tentang hubungan antara Islam dan juga Masih Kristian. Kita pun dah baca sahabat-sahabat dikasih Allah tentang hijrah para sahabat ke Habsyah. Hijrah para sahabat ke Habsyah. Apabila berlaku perbualan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan An-Najasyi, yang di samping peranan Amr bin Al-As pada waktu itu yang masih belum memeluk agama Islam, yang mengapi-apikan An-Najasyi, suruh Najasyi tanya tentang perspektif agama Islam terhadap Nabi Isa dan juga Maryam bintu Imran. Kan tujuan bila diapi-apikan itu, harapnya jawapan sahabat ini kontradik dengan i'tikad An-Najasyi dan juga penduduk Habsyah. Tapi apabila diberikan jawapan melalui surah Maryam itu sendiri, didapati An-Najasyi sendiri sebagai riwayat menyebut berlinang air mata mendengar ayat-ayat daripada surah Maryam. Baik, tidak ubah seperti hubungan dua saudara. Kata pengarang, kalaulah hubungan atau pertalian dua saudara itu ialah darah, maka hubungan agama dengan agama ialah fikiran yang searus. Kita boleh buat perbandingan lah antara kedua-dua agama ini. Sahabat-sahabat dikasihi Allah, kalau kita tengok tafsir surah Maryam sebagai contoh, kita maklum, kita tengok surah Maryam ini antara kisahnya ialah Nabi Zakaria, kemudian kisah Maryam bintu Imran, kemudian kisah Nabi Isa, Maryam binti Imran dan juga Nabi Isa. Sudah tentu Kemudian Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang apa? Bercerita tentang Nabi Ibrahim dan juga bapa baginda, iaitu penyembah berhala. Ulasan sebahagian mufassirun terhadap surah ini ialah, sahabat-sahabat, adalah asbab persoalan musyrikin Quraisy dan sebagainya. Surah ini nak menerangkan bahawa, terutamanya Dr. Wahbah Zuhaili dalam ulasan dia kata, surah ini nak menerangkan kita bahawa semua itu, agama itu sesat belaka tu. Tapi dia ada maratib dia, tingkatan kesesatan dia kata. Yang paling sesat sekali adalah menyembah, maknanya yang tidak berasal daripada sumber yang sahih. Orang-orang Kristian daripada sumber yang sahih, tetapi berlaku penyelewengan Ahlul Kitab. Tetapi bapa Nabi Ibrahim ini penyembah berhala. Antara kesesatan inilah yang paling berat. Sahabat-sahabat dikasihi Allah. Namun antara Kristian dan juga Islam itu, seperti Syekh Mustafa Shadiq Rafi'i menyifatkan bahawa
masih ada, maknanya sumber berasal daripada sumber yang hampir sama, begitu ya. Disebut, tapi di sini dia fokus kepada fikiran yang searas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup sekadar ini sahabat-sahabat dikasihi Allah. Didoakan agar kita beroleh manfaat daripada bacaan terjemahan kitab Fiqhus Sirah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.